saya paling pentingkan adalah quality. Okay, so kita boleh mulakan dengan amal. So Amal mulakan dengan doa macam biasa. So Amal mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik. Ya Arhamar Rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bahir. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnika ibadatik. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, Alhamdulillah. Okay, terima kasih. So sebenarnya saya cuba buat yang terbaik. Okay, saya cuba tak nak lah Gitana, Wuska dengan Aiman rasa macam membuang waktu kan. So saya cuba plan secara bagus lah. Saya nervous dengan Wuska sebab ini bukan first time dia buat kan. So basically segala kekurangan tu saya minta maaf tau. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, yang dihormati, saya nampak tadi ada Cikgu Yusma. So terima kasih kerana join. And then saya ucap terima kasih kepada Wusko, Gitana dan juga Aiman for joining us. And then also for the student, dan saya sangat berbesar hati sebenarnya kepada budak-budak pelajar-pelajar Form 3 sebab awak join kita punya aktiviti hari ni. Sebenarnya objek kita hari ni adalah sebenarnya kita nak share pengalaman ex-student SMK-RMN. Kemudian kita nak share senang kata macam mana lah pelajar-pelajar macam nanti Wusko mungkin dia boleh explain. Wusko dia adalah ex-student science, maksudnya dia ambil science, aliran science form 4, form 5 and then Wusko ambil metric pun science and then bila dia masuk UM dia ambil bukan science. Tapi kita nak cerita sebenarnya science ni adalah satu benda yang satu ilmu yang tolong kita berfikir. So kat sini kita nak belajar lah, maksudnya kepentingan orang kata macam mana education, apa impact belajar sains tu pada kehidupan kita, apa impact aliran sains tu selama dah belajar, katakanlah macam korang dah belajar sains, adalah aliran sains tu daripada form 4, form 5 and then masuk matrik, macam mana boleh impact kehidupan seharian awak. Okay, so kita mulakan dulu dengan Gitana. So Gitana, saya nak share something, so saya nak share screen kejap Ada something saya buat tadi, hopefully jadilah kan. Saya nervous juga tapi saya cuba. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim kejap. Sekejap tak share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, share. Kalau tak dengar beritahu tahu. Sekejap, saya nak share this one. You guys boleh nampak tak? Sekejap Kejap. Saya nak kena sabar Okay. Sekejap Alright, so saya mulakan. Okay, ini adalah height.
Sekejap, korang nampak tak saya share screen? Macam tak nampak je. Ada nampak tak saya share screen? Sekejap one more time. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saya share sekejap Avoiding mirror. Stop presenting one more time. Bismillahirrahmanirrahim. Your entire screen. Okay, saya share ni, share. Okay, sekejap tak nampak ni. Okay. Saya nervous nak ni tapi nak share something. Okay. Okay, nampak. Okay, saya buat lagi mula. Kita nak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hide. Usaha je, kejap Saya buat last minute ni tau, Gitana. So kejap stop presenting. Tapi korang tadi nampak tak yang video tu? You guys boleh nampak tak tadi video tu? Nampak tak? Nampak je. Tadi dia punya video tu nampak? Okay, Nampak. alright, thank you so much. Okay. Alright, so saya Wuskor saya tak ada masalah. Wuskor dia bagi banyak bahan kat saya. So macam Gitana, dia tak bagi bahan kat saya. Satu sebab saya tahu hari tu macam kan dia belajar online kan. So basically saya kumpul ada a few daripada yang lama yang ada dekat saya. So saya terima kasih dekat Wuskor sebab saya pakai banyak gambar Wuskor kat handphone lama. Jadi saya tak ada macam Aiman, macam Gitana saya ada lagi gambar. So yang ini saya cuma nak share perjalanan, the journey of Gitana masa dia belajar. And then saya cuma nak share yang last video tu actually saya ada rasa sebab sebenarnya. Oh, jangan It's nangis like dulu. Dia tak nak nangis. Tahu. Yang saya kot simpan nanti. Cuma saya nak cakap untuk yang Gitana, kenapa saya rasa sedih sebab saya rasa kita dah all out ke Gitana. Sebab masa Gitana punya time tu actually itu adalah pesan kita buat guru muda. Ingat tak Gitana? All the time tu macam saya suka yang untuk video tu. Yang first tu, every time kalau Gitana dia jadi guru muda, awak tahu tak dia pakai mahjong paper and then everything dia colour and then dia colour dengan penuh perasaan dia full dia pun all dia punya passion tu dekat kertas tu and everything and then bila dia explain tu tau. And then masa tu dia lain sikit tahu skor. Masa zaman awak tu skor, kita macam banyak present kat depan tahu skor. Masa zaman Gitana, saya tukar style. Saya tukar sikit style sebab saya ada terfikir masa tu ada Encik Azmi Miss Ron, kita punya pengetua lama, dia ada bagi satu quote. Kenapa guna cara yang lama kalau result tu sama? So maksudnya masa zaman Gitana, saya tukar style sebab sebelum tu kan Wuskor, sepanjang saya jadi ketua panitia dekat sekolah Raja Muda Musa, kita tak pernah dapat A+ tau.
Bio tak pernah dapat A+. So masa pergi tanah, saya macam I have nothing to lose. So kita tukar style buat guru muda tu tau. So basically masa tu saya fikir, saya rasa macam whatever the result is, saya rasa kita dah cuba yang terbaik tau kita nak. And then we have fun and then kita buat yang terbaik. And then saya ingat saya rasa saya dah rasa macam mana saya dah reda tu. Gitana bagi saya kelas 1 tau. Biologi. SPM. Macam untuk kimia, Cikgu Jamilah ke tanda tau, dia dapat 40 tau kertas 1 untuk bio. Untuk kimia, untuk bio tahu tak Gitana, sampai sekarang saya tak tahu kertas tu kat mana, saya tak tanda pun kertas awak. Yang kertas 1. Kenapa saya tak tanda? Saya rasa you are enough tau, you are enough. I think I don't care the result tu, I don't care langsung kertas 1 tu. Saya rasa macam mana kalau katakanlah Tuhan tu cabut nyawa saya, hari tu saya rasa saya dah buat yang terbaik. Whatever the result kat kertas 1 tu saya rasa it's enough. So saya tak boleh tahu sebab saya rasa itu dah buat yang baik. And then the last tu video tu, ada satu tu saya rasa saya peluk mak Gitana kot, the last tu. Saya rasa saya peluk mak dia kot. Sebab saya rasa macam, saya rasa happy. Macam mana dia rasa macam dengan dua-dua mak nangis sambil peluk-peluk kan. So I feel like macam mana nak cakap, it's not because of A+ tau. Kita macam rasa macam unexpected tau. So sebabnya saya fikir macam A+ tu macam dah SBP punya. And then bila di tanah dapat tu saya rasa it's like macam over the moon. So that the memory tu maksud saya masih lagi dekat saya punya kepala lah. So saya nak dedicate sikit lah untuk Gitana sebab saya rasa something about Gitana actually saya rasa Gitana ni dia pemalu tapi sebenarnya dia she's more than that. Macam tu lah. So saya nak tunjuk dekat junior yang lain, sebenarnya Gitana ni dia orang yang fashion tau. Every time dia kalau buat pembintangan dia akan buat dengan penuh semangat. Nanti lepas ni kita tunjuk Aiman pula. Okay, so untuk Gitana, alright. So soalan dia tau Gitana cerita sikit pasal your background ke sikit, okay, adik-beradik ke and everything. So ex-student, junior ni sebenarnya dia nak tahu pasal awak, tips belajar, cara mengendalikan stres dan satu lagi perbezaan belajar dekat matrix dan juga belajar kat sekolah. What's the difference? Okay, so dipersilakan pada Gitana. Alright, so silakan. Hai semua. Boleh dengar ke cikgu? Okay. Boleh kan nama saya Gitana. Nama saya Gitana. Saya belajar dekat SMK Raja Muda Musa dan melanjutkan pelajaran di College Matrikulasi Johor. Dan sekarang saya nak sambung degree dekat Masa University Doctor of Dental Surgery. So saya dapat 9 A+, 1 A dalam SPM 2019 dan saya ada 4 adik-beradik, saya anak sulung. Okay, saya nak share tips belajar saya nak share macam setiap subjek tu macam belajar. First kalau BM tu ada banyak tata bahasa, so saya buat latihan tata bahasa setiap hari. At least kena buat macam peribahasa ke apa-apa yang berkaitan dengan tata bahasa tu, buat latihan setiap hari. MRSM, SBP ataupun pasir Quran, saya buat semua. So saya dapat betul-betul faham pasal tata bahasa tu. Untuk karangan, kalau nak dapat karangan A+ tu kan kita kena buat macam lebih 300 patah perkataan kan. So satu perenggan tu kena macam satu muka surat. So Cikgu Usma memang Cikgu BM yang terbaik. Lepas tu kalau nak dapat A+ dalam karangan tu, tips saya tulis karangan setiap hari. Bukan macam pilih satu tajuk sendiri tapi copy daripada buku karangan. So, kalau korang tak baca setiap hari pun tak apa. As long as korang dapat copy daripada buku karangan tu, korang dah baca satu karangan tu setiap hari. So
masa korang copy karangan tu, korang boleh jot down peribahasa ke ataupun kosakata yang korang tak tahu, kata-kata yang bombastik semua. So korang boleh gunakan dalam karangan masa korang buat dalam exam. Lepas tu untuk BR pun, grammar tu kena buat latihan setiap hari juga. So nak betul-betul macam expert dalam grammar tu. Untuk tips untuk essay, saya macam cari adjektif, kata-kata adjektif tu untuk English. So saya gunakan dalam essay supaya essay saya tu lagi menarik. So korang boleh search dalam Google ke ataupun kamus ke supaya korang dapat kata-kata yang lagi bagus lah untuk macam level A+ tu. Untuk math dengan admat, admat tu memang susah tapi kalau nak kita expert dalam admat tu kena buat latihan setiap hari juga. So kalau saya lepas balik sekolah, lepas habis kelas tambahan semua pukul 4 tu balik kan. Lepas pukul 4 tu saya rehat sekejap, pukul 5 sampai pukul 6 tu saya akan buat admat ataupun math setiap hari. So saya dapat tengok pattern semua soalan dengan admat supaya saya dapat betul-betul faham cara nak jawab soalan math dengan admat. Itu satu-satu cara untuk kita betul-betul nak faham math dengan admat, buat latihan setiap hari. So saya dah macam bahagikan pukul 5 sampai pukul 6, habis sekolah je saya akan buat math dengan admat. Lepas tu math dengan admat pun buat MRSM, SBP dengan past year question. Sebab MRSM dengan SBP tu level dia tinggi sikit daripada sekolah kita. So dia macam prepare kita untuk soalan-soalan kebat dalam SPM. Untuk biofizik kimia tu kalau korang betul-betul minat dengan sains, korang boleh ingat je as long as korang belajar and revise setiap hari. Bukan macam setiap subjek tu setiap hari, satu subjek satu hari. So korang kena revision semua bab supaya korang boleh ingat memorize kata-kata yang kata-kata penting. Lepas tu kalau kimia tu ada macam dia punya, kalau sol tu natrium chloride, semua tu kena ingat. Lepas tu equation tu logam dengan oksigen dapat apa, logam oksida kan, semua tu. Fizik macam math juga sebab dia ada banyak kira-kira. Fizik pun kena buat banyak latihan. Semua latihan lah. Bio Cikgu Moderna ajar bio. Cikgu Moderna bagi kita orang banyak sangat latihan. Macam MRSM, SBP semua Cikgu Moderna bagi. Siapkan semua yang Cikgu Moderna bagi untuk bio. Itu dah macam cukup untuk prepare untuk SPM. Untuk sejarah saya pun macam lemah sikit dalam sejarah sebab sejarah tu semua fakta, so kita kena memorize setiap agenda, setiap nama semua. So tu sejarah tu macam susah sikit. So untuk ingat sejarah tu masa kita orang, cikgu kita orang bagi macam compact notes, nota padat. So saya ulang kaji nota padat tu je, macam ingat benda-benda penting dalam setiap bab. Untuk nama semua kan nama dia macam susah sangat kan, nama dia nak ingat tu. Orang Inggeris ke, orang Islam ke, semua nama dia susah sangat. So untuk ingat nama dia dengan spelling yang betul tu, saya akan tulis setiap nama tu 30 kali supaya saya dapat ingat spelling nama tu. Faham tak macam mana? Okay. Lepas tu untuk belajar sejarah, saya akan buat nota sendiri. Maksudnya mula-mula saya macam baca textbook sejarah, baca semua nota-nota tu semua, cuba ingat semua nota tu, lepas tu tulis balik dalam nota saya sendiri, dalam style saya sendiri supaya saya dapat ingat. Guna pen-pen yang warna-warni untuk jadikan lagi menarik nak belajar.
Okay, tu je tips belajar. Untuk tips mengendalikan stres, SPM tu memang stres dia tinggi juga sebab tu macam yang menentukan kehidupan kita, mana kita nak pergi. So untuk saya rasa macam stres tu key is the time management. So kita kena betul-betul pandai dalam menguruskan masa kita. Sebab kita pergi sekolah nak buat kerja sekolah yang cikgu bagi, lepas tu pergi tuition, buat revision sendiri, so macam ada banyak benda nak buat kan. Kalau saya akan to be honest, saya tak ada jadual belajar saya sendiri. Apa saya buat, saya akan imagine sendiri untuk hari tu saya nak buat apa, masa ni nak buat apa, masa ni nak buat apa. So pagi pukul 7 sampai pukul 4 tu kelas tambahan, so kita kat sekolah je. Masa rehat ke apa-apa masa rehat, kalau cikgu tak ada semua, saya akan buat kerja sekolah, kerja rumah yang cikgu bagi tu, cuba siapkan dekat sekolah je supaya kat rumah tu nanti kita boleh buat latihan kita sendiri, boleh buat revision sendiri. Lepas tu balik rumah lepas pukul 4, rehat kejap sampai pukul 5, minum teh semua. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 6 saya buat admat dengan mat. Sebab masa tu pukul 5 sampai pukul 6 tu macam kita dah penat sangat macam nak tidur. So untuk elakkan saya tidur tu saya akan buat mat dengan admat. Sebab subjek tu buat otak kita berfikir. So tu macam elakkan kita daripada tidur, saya akan buat mat dengan admat masa tu. Lepas tu pukul 6 sampai pukul 7.30 macam tu masa rehat, sembahyang ke, makan dinner ke, semua dah habis masa tu. Tengok TV ke sekejap je. Lepas tu pukul 7.30 sampai pukul 10 saya akan buat revision saya sendiri. Buat latihan semua, siapkan homework yang cikgu bagi. Lepas tu buat latihan sendiri, revision sendiri pukul 7.30 sampai pukul 10. Kalau ada tuition, pergi tuition, lepas tu balik siapkan kerja yang berlebihan tu. Saya belajar sampai pukul 10 ataupun pukul 11.30 paling maksimum. Sebab bagi saya tidur tu penting untuk elakkan stres. Kalau kita tak cukup tidur, kalau kita belajar sampai pukul 1 ke 2 ke, lambat sangat, nanti tak cukup tidur masa kita balik sekolah nanti. Kalau pergi sekolah kita mengantuk, nanti cikgu kita tak faham. Sebab tu macam saya bagi kepentingan kepada rehat tidur saya. Walaupun tak tidur masa petang tu, saya akan pastikan saya dapat tidur secukupnya 7 jam maksimum waktu malam. So saya tidur pukul 11 ke 12 ke saya dah tidur, lepas tu bangun pukul 6 atau 7 pergi sekolah. Lepas tu penting time management dengan tidur secukupnya. Lepas tu elakkan distractions, contohnya phone, laptop, entertainment, video games. Lepas tu kurangkan borak dengan kawan, macam dah SPM dah dekat ni, kurangkan borak dengan kawan. Bukan jangan cakap dengan kawan semua, boleh cakap tapi kurangkan sikit. Walaupun nak cakap dengan kawan tu, as long as it's knowledgeable, boleh je cakap dengan kawan. Kalau korang nak borak je, korang nak pilih you mana, macam mana part korang lepas SP, cakap pasal tu. Lepas tu sometimes kita ni suka compare ourselves dengan orang lain. Macam kalau orang lain belajar lagi bagus, lagi belajar macam dia belajar pukul 7 sampai pukul 2. Dia belajar macam ni, dia belajar macam ni. So kita akan rasa insecure pasal macam kita tak belajar sangat. So jangan compare ourselves dengan orang lain sebab cara belajar kita macam orang lain dengan kita sendiri. So kita kena tahu apa yang strength kita, weakness kita, so kita boleh fokus on ourselves. Faham tak?
kalau kita compare ourselves dengan orang lain sangat, kita akan macam kita fokus kita tu dekat orang lain bukan dekat diri kita sendiri. So kita kena fokus dekat diri kita sendiri dan jangan compare ourselves dengan other people. Kalau orang lain tu dapat result yang lagi baik, ambil tu sebagai contoh. Ambil orang tu sebagai contoh kita, tengok orang tu buat apa lagi bagus daripada kita. Macam dia buat nota sendiri ke, ambil tips daripada dia supaya kita dapat implement untuk diri kita sendiri. Jangan macam jealous dengan orang lain dan insecure dekat diri kita sendiri macam kita tak belajar sangat. Boleh lead kepada stres kita sendiri. Kalau nak difference between belajar dekat sekolah kita dengan matrix. Kalau sekolah kita, first tu apa yang saya faham, first tu dekat sekolah kita cikgu yang macam push kita buat ni, buat tu, cikgu yang bagi bahan, cikgu yang bagi semua. Macam cikgu bagi kelas semua, buat kelas semua, tapi dekat matrix tu kita kena belajar semua sendiri. Macam nota tu kita kena belajar sendiri. Lecturer memang ajar tapi macam tak dalam sangat. So kita kena explore sendiri, belajar sendiri. Okay. Macam ni form 5 ni, satu bab tu kita akan belajar macam 1 bulan ke 2 bulan. Tapi dekat matrix 1 minggu ke 3 hari je dah habis dah satu bab. So macam rushing sikit matrix tu. Sebab satu semester 18 bulan je. So macam stres tu lagi tinggi daripada SPM. Stres dekat matrix lagi tinggi daripada SPM. Saya rasa macam kalau saya dah usaha 100% dekat SPM, dekat matrix usaha saya 150%. Macam matrix tu memang rushing sangat. Lagi-lagi kita orang SEM 2 tu kita orang 18 weeks dah kurangkan jadi 14 week sebab masa ni pandemik ni dia orang nak bagi kita orang balik. So 18 weeks tu jadi 14 week. So kita orang kena bagi kelas dari setiap hari macam hari Ahad sampai hari Sabtu. Setiap hari kena bagi kelas. So kena pandai managekan masa kita untuk supaya kita tak rasa letih sangat. Kalau kita apa yang penting kita kena jaga mental health kita. Kalau mental health kita tu tak baik, nanti fizikal kita pun tak baik juga. Kalau kita tak macam emosi kita tu tak stable sangat, nanti kita cepat sakit. So tak ada ajar macam tu. So focus on your mental health. Kalau don't try hard on yourself lah. As long as korang dah try your best, dah usaha and itu dah cukup dah. Itu je cikgu. Gitana, terima kasih. Thank you so much. Saya rasa saya setuju tapi saya tak nak ulas sebab awak tahulah kalau saya cakap kan tak boleh nak berhenti. So nanti untuk Aiman, so next kita bagi kat Aiman sebab dia satu je, the only boy. Ini pun nasib baik dia free kan. So Aiman kita letak tengah. So saya nak tunjuk satu video untuk Aiman tapi Aiman ready tau. Dia punya question untuk Aiman punya soalan adalah cabaran kelas online. So basically Aiman punya cabaran bagi saya batch 2020 ni cabaran dia besar satu if I'm not mistaken sebab dulu kita ada buat bancian tau Aiman. Banyak kawan awak macam confused. Masa tu orang pun struggle. Cikgu struggle tau. Kita struggle ada ingat tak? Ada macam saya masa tu kita guna Zoom, ada cikgu pakai Telegram, ada cikgu pakai WhatsApp. So everybody punya style cikgu masa tu we are struggling tau. Kita struggle nak cari jalan and budak yang maksud saya macam ni. Aiman seorang tapi dia nak cater dekat 10 cikgu dan every teacher tu dia punya method dia berbeza. So how macam mana Aiman nak handle the stress, cabaran semua tu tau. So soalan awak adalah cabaran kelas online, tips belajar dan juga cara mengendalikan stres. Yelah sebab cikgu every teacher tu dia punya method, teaching methods tu different kan. So macam saya pun sebenarnya saya struggle. So sebelum kita ke Aiman, so saya nak tunjuk video sikit.
Yang ini macam saya, okay tak apa kita tengok dulu tau. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kita tengok tau ada beza Aiman form 4 dengan Aiman form 5 tau. So kita tengok tau beza Aiman masa dia form 4 dengan dia form 5. Saya cari ni. Sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Ni tadi di tanah punya. Kejap. Kalau saya saya tunjuk dia punya intro hari tu masuk ucapan dengan ada gelang sikit. Assalamualaikum. Nama saya Nur Amir Aini. Saya adalah calon SPM 2020. Namun disebabkan PT SPM bertahu pola berbaik. Belajar semua secara online. Kalau kita tak faham, begitu cikgu bersungguh-sungguh mengajar kami. Ia dari ruang pun ikut. Cikgu menggunakan berbagai strategi supaya para pelajar faham. Alhamdulillah saya berdapat 8A dan 8B. Terima kasih. Segala informasi kecuali akan segala kebaikan cikgu jadikan dan atas kesabaran cikgu yang kami. Saya juga minta maaf atas segala kesalahan saya sama ada sengaja ataupun tidak. Tidak lupa juga kepada kawan-kawan saya yang sentiasa support saya dan sentiasa memotivasi saya. Sekian, terima kasih. But they don't know. They don't get. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Siap-siap rambut semua tepi dia tu dia gerak kan. Saya ingat tak mana dia mesti ada tenaga daripada dia kata tenaga tu daripada ada satu pelajar dekat ini yang saya kenal tahu. Tidak. Alright. Stop. Stop sharing. Stop. Alright. So sekejap. Okay, so itu adalah mana awak ni? Okay. So itu adalah video sikit yang saya buat untuk Aiman. So apa perasaan? Nampak tak awak beza masa form 4 tu yang masa botak baru balik Kaspa tu dengan yang last awak bentang tu? Awak rasa, okay yang itu saya nak awak komen sikit je Aiman yang pasal-pasal bahagian tu sebab yang itu tahu kenapa saya ada rasa sebab sikit tau yang itu tu kenapa saya sebab masa tu sebenarnya saya tak dekat sekolah. Ingat tak saya kena kuarantin sebab budak 5 UIAM ada yang positif, so saya tak pergi sekolah 3 hari. So bila saya tak pergi sekolah 3 hari, so saya cakap dengan Cikgu Laili suruh take over, tapi semua dah ada, bahan tu dah ada. So masa tu I feel like macam saya rasa bangga even though macam mak dia jauh tau, ni tak ada ni kena kuarantin dekat rumah kan.
Tapi dia orang boleh present tu well, and then dia punya preparations tu, the way dia punya presenting tu kan, bila Cikgu Laili tunjuk gambar tu, tunjuk video tu kat saya kan, saya rasa macam saya proud tau. I mean saya tak payah ada kat situ, tapi dia boleh survive. You know, bila budak tu macam anak kita dah boleh independence tau, you guys macam boleh lari tau without kita dekat sebelah kan, kita rasa macam uish, dia buat lots of progress kan. So kat situ saya rasa macam ada rasa bangga. So bagi saya education tu something is a journey tau. Dia bukan pasal grade semata-mata. Is a journey, is a macam is a process. So kat situ saya nampak macam saya rasa proud lah. So Aiman komen sikit pasal yang video tu. Beza form 4 dengan form 5 tu. Okay, so silakan. Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Amir Aiman bin Nur Salihin, boleh panggil Aiman. Umur baru 18. Yang pasal komen video tadi, tak tahu nak cakap apa lah, tapi rindu lah sekolah. Walaupun baru beberapa bulan. Itu je lah nak komen, tak tahu nak komen apa lah. Saya terus kepada soalan ya, ke macam mana? Yang mana selesa Aiman, yang mana selesa, teruskan je. Okey, soalan pertama, apa cabaran kelas online? Cabaran yang pertama ialah internet lah. Internet tu memang saya tak boleh nak tolong. Cabaran yang kedua ialah handphone. Bila tengah belajar, tengah kelas, handphone bunyi. Tengok awet message. Awet message memang dah tak pandang lah kelas, cikgu panggil pun tak menyaut dah tu. Handphone je pun dah banyak dah cabaran je. Ada nak main game lah, nak scroll IG, nak buat story, status semua bagai. Dan cabaran yang ketiga ialah suasana di rumah. Suasana yang macam mana, saya bagi contoh, bila tengah kelas, adik tengah bising. Orang kat sebelah kanan tengah main game. Orang kat sebelah kiri tengah tengok TV. Mak kat dapur tengah masak, bau sampai satu rumah. Lepas tu kucing pula datang duduk atas laptop. Itu cabaran saya lah kat rumah. Seterusnya kepada tips belajar. Tips belajar yang pertama ialah penggunaan handphone yang betul. Tadi kata handphone ialah satu cabaran, tapi sebenarnya dia merujuk kepada cara penggunaan handphone ni. Saya bagi contoh lah macam mana penggunaan yang betul. Macam Cikgu Madriana tengah terang tajuk yang susah. Kita ambil lah handphone, kita rakam. Kalau tak nak rakam, ambil gambar. Tak nak ambil gambar, kita record video. And then bila kita tengah study balik tajuk yang susah tu, kita boleh tengok balik benda yang kita rakam tadi. Bila-bila masa, kat mana-mana je. Boleh tengok 1 sekali, 200 sekali pun boleh. Yang kedua, cara guna handphone ialah kalau cara bagi contoh, kita tak tahu soalan fizik, kita nak pergi tanya Cikgu Mai. Kalau kat sekolah, kita pergi naik tangga, pergi kat mama fizik, nak cari Cikgu Mai. Tengok cikgu tak ada, tengah makan kat kantin. Kena pergi masa lain pula, berpeluh nak tanya soalan. So kalau kat rumah, just gerak jari je, mesej sampai, tunggu cikgu balas je. Tips belajar yang kedua, timetable kena buat. Sebab apa? Saya bagi contoh, kalau lepas habis kelas pukul 1, maybe pukul 1 sampai pukul 2, korang pergi makan dulu ke, pergi solat dulu ke, pukul 3 sampai pukul 4, korang study sejarah. Lepas tu pukul 5 sampai pukul 6 nak main game ke, asalkan kerja semua siap boleh lah. Yang timetable ni saya nak kata penting sebab kat you nanti masa sangat penting, walaupun satu minit, 1 saat pun amat berharga. So timetable ni penting lah. Seterusnya pada nak tips tangani stres. Tips tangani stres ni dia lain orang lain cara. Ada orang bila tengah stres dia makan. Ada orang bila tengah stres dia tidur. Kalau saya buat benda-benda yang melalaikan tapi bukan buat dosa. Saya main game, saya tengok TV, saya dengar lagu. Bila saya buat semua-semua benda tu, saya akan lupa fasa stres saya ni. Tapi saya nak tekankan, jangan pula sampai lebih-lebih sampai lupa dunia sampai tinggal solat. Okay. Lepas tu lagi satu, jangan pula kata macam ni, saya bila
jangan pula kata saya sentiasa stres, so saya sentiasa main game sampai masuk kelas pun tak. Lepas tu cakap saya pula yang ajar, janganlah. Okay. Dah tu je lah kot. Saya tak nak cakap banyak. Okay, terima kasih. Ada soalan tak? Ke nak soalan nanti? Korang semua boys nak ada soalan ke? Ke nanti? Saya rasa Aiman ni dia nak tanya sebab Aiman ni dia masuk uni favourite dia tau. Aiman cerita sikit pasal awak punya matrik sekarang. Semua kira all boys ke macam mana? Sekarang kan ambil asasi kan? Kat sini, kat Cerita sikit UPNM dia ni punya dia majoritinya macam asasi. So dia punya timetable tu memang macam Gitana juga ke? Macam Gitana kan tadi cakap, dia kata kalau dulu dia dekat sekolah dia 100-100, sekarang masa dia dekat matrik dia kena 150. Setuju tak Gitana punya statement? Setuju. Kat sini sama juga macam Gitana. Satu tajuk tu seminggu je, 3 hari je terhabis. So mula-mula tu macam mana nak handle? Mula-mula mesti rasa shock kan? So macam mana macam okay nak cari balance kan tiba-tiba sebab dia macam lain kan daripada kat sekolah kan. Kat sekolah satu buat kadang-kadang kita boleh ambil sebulan, yang ini dalam masa 3 hari. So mula-mula tu macam mana? Dah lah kat rumah, tak ada kawan tau, tak ada siapa nak faham. So dia punya pressure tu lagi lah rasa macam nak cerita kat orang pun orang macam susah nak faham kan. So macam mana nak coolkan diri sendiri, macam nak fikir positif. Okay, aku boleh buat benda ni, macam aku boleh handle benda ni. Macam mana nak macam tune kepala tu. Sebab tak ada kawan tau, tak kenal. Itulah. Saya first pun saya buat kawan dulu. Buat kawan dulu dalam kelas tu. Walaupun tak pernah jumpa muka, adalah kenalan WhatsApp, adalah group sendiri. So buat kawan lah. Penting kan, basically sebenarnya bila macam ni kena cari kawan. Betul tak? Betul. Tak boleh seorang-seorang. So good lah. Right, Amal kalau nak tanya nanti. Dia memang dia aim awak punya uni. Okay. So sekarang kita nak jemput pula Wuskor. So Wuskor pun saya ada video. Now yang the best thing saya suka pasal Wuskor. Wuskor ni satu dia punya personality dia kalau awak perasan kan, kalau macam Aiman, macam kita introvert. Dia introvert sikit. Okay, so introvert ni dia macam bila dia cakap macam bila perlu. Tapi itu personality. Bagi saya everybody is different. Sebab tu dalam biologi kita ada cerita pasal variasi. Semua orang ada beza dia sendiri dan kita kena raikan perbezaan tu. Macam Wuskor saya suka dia adalah lain sikit. Bolehkah saya cakap Wuskor ni macam extrovert sikit. Dia jenis kalau awak dengar dia gelak dia tu macam contagious tau. So dia macam dia happy. Tapi itu Wuskor. Macam again tadi kan, macam kita nak kata kita tak boleh nak compare. Everybody is different. So bagi saya Wuskor ni dia ada vibe dia. Orang tu beza. Aiman lain, Gitana pun lain. So basically saya nak tunjuk satu video. Video Wuskor, which is saya rasa Wuskor ni ramai fans. Okay, so kejap saya nak share. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tunjuk sekejap sekejap. Okay, ramai sekejap entire screen. Saya minta maaf tau sekejap Saya cuba tak nak stres atau bukan tak nak stres. Saya tak nak nervous. Bila nervous tu kan semua benda jadi tak betul kan sekejap Bismillahirrahmanirrahim. Wuskor punya video saya suka sebab Wuskor dia bagi banyak bahan. Dia ya, Bismillahirrahmanirrahim. Come on, boleh kan? Saya ada sikit je Wuskor punya gambar. Okay. Sudut itu aku terlihat kamu. Kau diam membisu dan buntu. Tipis mata basahi pipimu. Ku tahu kau juga terbaik kau mampu. Dan kita akan bersama. Bisa mulai. Saya kau empat saya akan ada untuk
Bakal basahi pipi. Ku tahu Okay. Alright, okay. So, sekejap Stop sharing. Alright. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Okay, right. So, itu adalah sikit video pasal fact pasal Wuskor. Wuskor ni memang since sekolah dia busy tau. Dia memang busy. Tapi satu benda, kalau awak tanya cikgu lain, awak tanya cikgu lain, homework dia mesti hantar. Saya tak tipu. Kalau katakanlah dia ada lecture, dia ada selalu latihan menyanyi kan, tak macam ada, biasa dia petang dah ada latihan menyanyi. Katakanlah kalau petang latihan menyanyi dia pukul 3.30, pukul 2.30 dia masuk kelas dulu. And then kalau ada homework dia hantar dulu. And then dia akan keluar. So basically dia tak pernah buat sebagai, macam mana saya nak kata, dia tak pernah buat yang dia punya busy tu sebagai alasan. Dan dia cuba, dia buat semua tu. So basically bagi saya benda tu adalah satu benda yang menarik untuk dia, dan saya rasa semua cikgu akan setuju yang itu. Nah, untuk Wuskor punya soalan, sebab Wuskor dia feel tau, dia rasa dunia sebelum COVID. So Wuskor punya cabaran pula, dia adalah jenis yang outgoing. And then suddenly bila dia outgoing, and then suddenly sekarang kena belajar dalam pandemik online. So macam mana pula nak bagi tune dekat situ? Kan? So itu cabaran Wuskor pula kan. Dia dah seronok daripada zaman dia sekolah, matrik, masuk U semua everything kan. And then suddenly stuck pula 2020 ni macam ni kan. 2020 dengan 2021 macam ni. So macam mana dia nak handle, nak try adjust benda tu. Sebab life dia daripada outgoing and then suddenly dah kena macam dalam dekat satu macam mana kepompong je macam tu kan. Okay, so itu satu soalan dia tau. Okay. Soalan yang kedua, macam everybody ada dia punya tips untuk belajar. So Wuskor boleh share tips belajar. Dan kedua, okay, yang ni soalan ni dia ni sikit tau Wuskor, tapi saya nak tahu tau. Sebab kan awak boleh ke kita boleh consider Wuskor famous, betul tak? Kan, so sebab dia banyak tengok kat Cikgu Maimunah setuju, homework fizik pun hantar. Okay, so kita nak kata macam ni tau, Wuskor famous and basically biasanya saya nak fikir mesti ada orang yang macam ada bagi bad influence, macam mana nak cakap, bad vibe. Bahasa yang tak cantiknya biasa kita panggil dia haters tau. Macam mana nak handle macam tu, maksudnya ada certain macam kita nak ke depan, katakanlah Wuskor nak ke depan, nak macam nak shine, tapi ada sometimes ada orang bagi bad vibe tu macam nak bagi pull kita tarik ke belakang. So macam mana nak handle that kind of macam bad vibe tu. Sebab bagi saya benda tu bukan senang, sebab biasanya untuk saya tahu orang yang senyum paling manis tu sebenarnya di sebalik senyuman yang manis tu sebenarnya ada banyak belakang tu cerita dia tersendiri. So everybody tu dia ada has their own story. So basically saya rasa Wuskor nampak everybody, yelah kalau kita share kan macam dekat IG, dekat social media, of course kita akan cerita yang seronok, yang happy je kan. Tapi cope dengan benda tu. Dan satu lagi saya rasa Wuskor selalu dia ada satu very optimis punya vibe. So share lah kat situ macam mana. Okay, so silakan Wuskor.
Okay, pertama saya nak perkenalkan diri dululah. Okay, nama diberi Urwatul Wuska binti Baharudin. Boleh panggil saya Wuska. Saya merupakan alumni ataupun bekas pelajar SMK Raja Muda Musa dari tahun 2013 sampailah ke tahun 2017. Dan sekarang saya sedang melanjutkan pelajaran saya di Universiti Malaya dalam jurusan perancangan bandar dan wilayah, ijazah sarjana muda lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Mariana and pihak sekolah sebab sudi untuk jemput saya untuk saya bagi berkongsilah pengalaman saya sedikit sewaktu zaman sekolah sehinggalah saya di universiti lah. Boleh dengar ya semua? Boleh? Okay. Untuk Boleh. Untuk soalan pertama tadi apa tadi cikgu? Saya rasa happy sangat tapi saya lupa. Okay, dia punya soalan ni beza tau Uska. Macam katakanlah kan awak kan dia nak going. Ya. Belajar matrik semua tu kan tiba-tiba online. Nak tune. Saya rasa awak jadi extrovert tau. Extrovert and then suddenly bila pandemik ni jadi, dia ada satu impact juga tau untuk saya. Betul-betul. Macam kalau orang jenis introvert memang jenis duduk rumah, dia boleh cope lebih mudah sikit tau. Kalau orang yang extrovert, dia outgoing and suddenly kena COVID ni, dia nak cari macam mana nak tune. So kalau yelah sebab kan kita dah biasa keluar. Macam mana? Yelah saya bukan jenis yang apa orang cakap duduk saja. Saya jenis suka mencuba. Saya suka mencuba something yang buat saya happy. Apabila saya happy, saya akan buat apa saja yang saya akan buat semua benda dalam keadaan yang selesa lah. Saya rasa seronok. Jadi untuk kembali, saya dah apa orang cakap saya waktu dekat sekolah, dia punya vibe dia tu, dia lain tau dengan vibe dia dekat universiti. Kalau dekat universiti, dia boleh katakan lebih daripada 100%. Maksudnya universiti waktu kita tak online ni kan, waktu dekat luar, universiti ni dia macam kita boleh buat apa saja, kita bebas, kita boleh masuk join program tu, join program ni, persatuan tu, persatuan ni, kita boleh engage dengan ramai orang, kita boleh jumpa dengan macam-macam orang daripada pelbagai peringkat pun. Kita boleh jumpa, berkomunicate dengan contoh macam lecturers lah, professor, associate professor and everything kan. Kita boleh join everything and bagi saya benda tu memang sangat fun, sangat seronok sebenarnya. And apabila soal cerita pandemik ni, kita terpaksa online. Nak tak nak kita terpaksa online. And bagi diri saya taklah susah sangat pun untuk ke arah online ni. Sebab mungkin sebab saya jenis yang easy going, saya jenis yang senang. Kalau online, kalau physical, kita just enjoy apa sahaja yang boleh buat kita rasa diri kita happy and supaya kita tak dapat hilangkan stres kita. So saya rasa bagi saya itu bukan perkara yang tak adalah sukar lah sebab saya, tapi itulah bila when it comes to online kan, it's very difficult untuk communicate. True? Betul tak? Kita memang susah sangat communicate and then kita bila online ni dia jadi macam something yang it's missing. Yelah, maybe yelah betul apa Cikgu Mariana cakap, saya jenis extrovert. So memang ada something yang missing but nak tak nak we have no choice. We have no choice to choose kan. Dan nak tak nak memang kita kena hadap depan online, hadap depan laptop and belajar seperti biasa. Yang penting kita tahu tujuan utama kita adalah untuk belajar. Tujuan utama kita adalah untuk berjaya dan menjadi orang yang berguna. Itulah. Jadi itu bagi diri saya lah. Tapi setiap orang saya yakin memang berbeza-beza lah dia orang punya cara kan untuk tune ke arah daripada. Contoh ada orang yang extrovert nak jadi introvert tu, bukan maksud saya macam extrovert nak ke arah online ni macam dia nak tune tu macam susah. Tapi ada bagi saya senang lah. Bagi ada juga yang macam okay something like that lah. Untuk soalan yang kedua apa cikgu? Pasal haters bukan. Tips belajar. Okay. Oh, thanks kan. Macam awak macam mana kadang-kadang ada orang, mesti ada orang bagi awak macam bad vibe tu kan. Macam mana awak nak handle? Macam biasanya awak react dengan apa? Awak
Macam mana? Oh, Itulah. haters. Haters ni saya jenis yang memang orang akan nampak depan saya jenis yang okay, saya senyum, saya gelak, tapi diorang tak tahu di sebalik. Memang betul lah apa Cikgu Mariana cakap. Diorang tak tahu apa yang saya rasa, diorang tak tahu apa yang saya pernah alami. Apa yang saya bagi tahu, biarkan mereka, jangan ambil sedikit pun apa yang mereka cakap. Yang penting kita tahu diri kita, di mana kita nak letakkan diri kita. Kita tahu di mana kita nak pastikan diri kita ni berjaya. So abaikan dengan benda-benda macam tu. Sebab benda-benda yang perkataan ataupun haters ni, diorang boleh mengganggu. Diorang boleh mengganggu kita punya laluan untuk kita berjaya. So kita, if you want to be a successful, kita abaikan mereka, kita biarkan saja. Lantaklah orang nak cakap apa kat kita. Yang penting kita tahu, kita boleh buat, kita boleh berusaha, kita boleh dapat apa yang kita nak. Jadi haters gonna hate. Itu yang saya boleh cakapkan. Diorang cakaplah, diorang cakap apa, cakaplah. Yang penting abaikan. Saya pernah lah dulu waktu dekat Matric, bukan nak kata haters lah. Ada seorang lecturer saya ni, saya tak tahulah. Saya rasa maybe dia ni terlalu sayangkan saya kot. Saya tak tahulah. Saya jenis yang yelah dekat Matric pun saya memang akan saya akan masuk itu ini. Contoh macam daripada sekolah kan saya suka menyanyi. So that saya bawa benda tu sampai ke peringkat universiti tau. Waktu saya dekat Matric saya masih ingat lagi. Saya memang setiap malam tu saya akan ada latihan band. Saya akan ada latihan band lah dekat Matric tau. Matric macam anda semua tahu, Matric memang sangat pack. Sangat pack. Jadual daripada pukul 8 sampai pukul 4. Pack langsung. Hanya rehat 1 jam macam tu je. Jadi apa yang saya buat, saya akan siapkan semua homework. Memang Cikgu Mariana cakap tadi, saya jenis yang akan siapkan semua homework saya dulu, baru saya buat apa yang saya suka. Jadi waktu kat Matric tu, saya akan siapkan homework saya semua, tutorial waktu petang lah lepas habis sekolah, habis kelas. And then bila waktu malam tu, saya pergi ke latihan band lah. So saya training semua, and kalau saya tak siap kerja tu waktu petang, saya akan bawa waktu band malam tu. Sebelum saya punya untuk menyanyi, saya akan buat siapkan dulu. And maybe lah dia tu lecturer tu dia macam saya hantar kerja dia. Saya every time dia punya kelas saya akan datang, saya akan hantar semua. Tapi ada satu hari tu I don't know lah, maybe dia macam I don't know, dia macam maybe ada satu hari tu dia tahu saya menyanyi semua. And ada satu hari tu saya tak dapat jawab apa yang dia tanya. Dia macam garang sikit lah. Lecturer ni macam garang sikit lah. Macam cikgu kita baik kan. Macam lecturer dekat Matric saya ni, seorang ni dia macam garang. So tapi saya tak dapat nak jawab soalan dia on the spot. Saya senyap. And then dia adalah dia macam saya tak tahu lah nak katakan dia ni benci saya, tapi saya rasa dia sayang saya lah. Saya rasa dia sayang saya. Dia adalah dia macam marah saya, meninggikan suara kat saya kan. So saya macam down sikit lah time tu. Saya tak dapat nak kawal. Jadi saya down sikit. Lepas tu bila saya down, dia suruh saya jumpa dia. And saya pun jumpa dia personally dekat dalam bilik lecturer, and macam-macam lah dia cakap kat saya, everything. Lepas tu dia memang dia marah saya sangat-sangat. Tapi saya ambil benda tu sebagai hikmah lah. Mungkin dia sayang, dia buat macam tu sebab dia sayang saya. Maybe dia benci ataupun dia keluarkan perkataan macam tu, mungkin sebab dia sayang saya. Dia tahu saya boleh pergi jauh. Mungkin lah sebab itu. Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, biarkan apa yang mereka nak kata, and kita ubah benda yang tu sebagai benda yang keburukan tu sebagai, kita ambil dia sebagai positif lah. Kita jangan kekalkan apa-apa kata-kata tu sebagai benda yang negatif, tapi kita tukarkan dia kepada persepsi tu kepada positif. Macam tu lah. Itu apa yang saya pernah Okay, untuk soalan yang terakhir, tips belajar. Okay, tips belajar saya lebih kurang sama je daripada zaman sekolah sampailah saya ke universiti, semua lebih kurang sama saja. Cuma yelah, dia punya apa orang cakap, program-program dia tu je lah berbeza. Saya punya participation je lah agak berbeza sedikit. So dia macam jadual dia lain-lain sikit lah. So saya sama macam apa yang Cikgu Mariana cakap. Saya jenis yang memang saya akan siapkan everything.
sebelum saya buat latihan latihan macam nyanyi semua, saya masuk tandingan ke apa, saya akan settlekan semua dulu sebab saya tak nak ganggu tu. Saya tak nak ganggu saya punya pemikiran. Saya bukan jenis yang multitasking sangat. So saya kena siapkan satu-satu and then baru saya rasa happy, tenang lah. Tak adalah hati time nyanyi nak ingat balik kan. Ada kerja yang lupa nak buat lah macam tu. So saya tak lah macam tu. And tips belajar waktu sekolah. Okay, waktu sekolah dulu saya akan bangun pukul 4 pagi tau. Sebelum trial SPM dalam sebulan atau 2 bulan sebelum, saya akan bangun 4 pagi. Sebab time tu memang kita rasa macam, aku kena push ni sebab nak trial dah ni. So saya akan bangun pukul 4 pagi tu, saya akan start revision. Saya akan buat notes. Saya akan buat notes sendiri and then saya buat past year question. Itu yang saya akan buat hari-hari lah. Lepas tu saya akan tanya kepada cikgu. Kalau betul tak Cikgu Mariana? Saya mesti akan tanya cikgu. Betul tak Cikgu Mai? Saya mesti akan tanya cikgu. Kalau saya tak faham, saya akan turun kat tangan, saya tanya. Sebab orang yang tak bertanya ni, orang yang malu ni, dia akan sesat jalan lah. Itu je saya bercakap. Saya akan kekalkan benda tu sampai saya masuk universiti ke. Dekat universiti pun, kalau anda semua tanya dekat lecture saya, diorang mestilah akan tahu diri saya sebab saya memang ada je benda yang tak faham. Mesti saya akan katakan, I'm so sorry, I don't understand. Macam tu. So dia akan bagi tahu balik macam tu lah. Itu apa saya buat kat sekolah lah. Saya bangun 4 pagi, saya buat revision. Waktu 4 pagi tu saya buat past year and then saya tanya cikgu. Oh ya, saya ingat waktu sekolah saya punya trial SPM. Okay, saya punya trial SPM waktu AdMed. AdMed saya drop from A ke B to D. Something like that lah. And then saya menangis sebab saya rasa macam kenapa saya tak dapat ni, kenapa orang lain dapat. Saya selalu sampai tinggalkan benda tu waktu saya dapat tahu trial SPM saya macam tu lah. Saya punya AdMed. And then saya punya cikgu time tu Puan Hau. And kalau siapa tahu Puan Hau ni dia jenis yang macam you kena buat lah. Saya percaya you. Kenapa you macam ni? Macam tu lah dia bagi tu kat saya. So saya macam stress sikit lah. Sebab saya rasa macam saya dah buat tapi kenapa saya tak dapat. Lepas tu lama-lama saya fikir I have to do something. And saya terus jumpa Puan Hau. Time tu saya cakap, Puan Hau free tak kalau pukul hari Jumaat pukul 2. Sebab saya nak belajar dengan Puan Hau. Lepas tu Puan Hau cakap, yes saya free. Okay boleh. She's very helpful lah. Dia selalu, dia macam okay saja. Yang penting student kena tanya dia. Macam tu lah. And saya happy lah bila dia boleh buat kelas tambahan tu kan waktu hari Jumaat tu. So yang ada kelas tambahan tu, saya, dia dan kawan saya seorang lagi. Kadang-kadang kawan saya seorang lagi ke 2 orang. Tak ingat lah. And diorang tu kadang-kadang tak datang. Tapi saya memang setiap hari datang kelas dia. Sebab saya rasa macam saya kena buat something. Supaya saya tak nak saya punya markah ataupun saya punya peperiksaan SPM tu, CJ SPM saya tu macam gerosak sikit kan, ganggu kan. Jadi saya kena buat something. Itu apa yang saya punya, orang cakap, saya punya persiapan lah untuk ke SPM kan. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sangat. Walaupun saya tidak dapat A, tapi saya dapat tukar grade daripada D tu ke B. Alhamdulillah, saya bersyukur sangat walaupun benda tu apa orang cakap, walaupun dia taklah dapat A kan, tapi saya bersyukur sebab saya rasa saya tahu diri saya. Saya tahu yang saya dah berusaha dan saya bersyukur walaupun saya tak dapat apa yang saya nak lah. Tapi saya bersyukur dengan diri saya sebab saya ada improvement. Macam tu lah. Itu apa waktu saya dekat sekolah lah. And waktu kat matrik sama juga. Saya buat past year question, saya buat tutorial. Tapi waktu kat matrik tu macam saya cakap tadi lah, waktu malam memang setiap hari jadual saya pack sebab saya kena training nyanyi dengan band. So saya nak tak nak, saya kena settlekan saya punya kerja tu waktu petang. Kalau tak siap waktu petang, saya bawa sekali angkut masuk studio. Tu memang pattern saya lah. Tapi kerja saya alhamdulillah saya memang on time lah. Kerja siap, assignment semua siap and everything. Okay, waktu dekat university pun sama juga macam kat sekolah, sama juga kat matrik. Saya buat notes sendiri. Saya lebih suka buat notes sendiri tau. Sebab bila kita tengok notes yang cikgu bagi kan,
dia macam banyak sangat words. Too many words tau. Dia macam saya tak dapat nak digest. And saya bukan jenis yang orang yang terlalu wordy sangat tau. So saya ambil langkah untuk buat notes. Saya buat notes sendiri. Saya ambil yang key points yang penting-penting je. Lepas tu saya lukis gambar sikit-sikit. Lepas tu saya mewarnakan dia supaya saya boleh attract diri saya untuk baca lah. Itu apa yang saya buat lah waktu dekat zaman universiti. And saya macam saya cakap tadi, waktu dalam kelas memang saya buat muka tak malu, memang angkat tangan, memang saya akan tanya. Waktu online kelas pun sama juga. Saya memang jenis yang orang cakap, saya bukan nak orang cakap bangga diri, bukan. Saya memang jenis yang very, bukan energetic tau. Macam tu, energetic and active. Sebab saya ni jenis yang macam, saya tak boleh tengok lecturer saya bila dia tanya and semua senyap. Saya jadi macam, kesian kalau saya ada dekat tempat lecturer saya pun, saya akan rasa, sedih ni saya macam tu. Saya tak boleh. That's why saya jenis yang sangat aktif. Kalau lecturer, doktor tanya, saya akan terus jawab je. Itulah yang apa yang saya punya tips belajar lah. And saya rasa untuk menjadi seorang yang berjaya ataupun untuk mendapat, insyaAllah lah, untuk mendapatkan keputusan yang baik, apa yang kita kena buat as a student, kita memang kena dengar cakap cikgu, dengar cakap lecturer, jangan sesekali membantah. Sebab ilmu tu, kita nak ilmu yang berkat, ilmu yang halal. So kalau ilmu yang tak berkat, yang tak halal, memang confirm kita tak akan jawab exam tu. Saya boleh jamin benda tu sebab saya pernah nampak sendiri. Jadi hormat ibu bapa, hormat cikgu, memang itu sangat penting lah. Itulah dari diri saya. Lagi ada apa cikgu? Amal. Okay, so terima kasih Musko. So saya nak buka dulu. Okay, nak tanya So tips Amal tanya ke Nima. So sekarang sesi sesi question Q&A. So kita bagi masa Q&A. Okay, tips uruskan masa dengan baik. So Amal nak soalan ni, nak siapa jawab? Tiga-tiga panel ni ke, ex-seniors ni ke, atau ada specific one yang nak? Saya bagi dalam masa. Okay, tiga-tiga. Alright. So tiga-tiga tips uruskan masa dengan baik. So kita mula dulu dengan Wusko. Lepas tu Aiman dan Gitana. Okay, so Wusko. Okay. Sebab dia Wusko dah cakap kan. Okay, tips uruskan masa dengan baik. Kita kena tahu kita punya plan kita. Maksud saya, kita punya apa yang kita nak buat pada hari tu. So kalau kita nak, kita kena bagi orang cakap weightage lah dalam kita punya apa yang kita nak buat pada hari tu. So kalau kita nak, macam saya cakap tadi lah, ini kalau diri saya lah, saya jenis yang macam saya akan siapkan everything, saya akan siapkan semua, and then barulah saya akan buat apa yang saya minat. Contoh macam saya menyanyi, saya suka join program itu ini, saya akan pastikan kerja saya siap dulu. Saya akan pastikan saya punya kerja siap, saya akan pastikan saya punya saya punya urusan dengan samurai apa-apa semua siap dulu, baru saya akan buat apa yang saya minat. Kita tak boleh nak campurkan dua-dua. Sebab kalau kita campurkan dua-dua, kita takut benda tu akan terganggu. Kita takut akan benda tu macam akan worse. Macam tu lah. Itu bagi diri saya lah. Oh, ada ya murid yang bekerja? So kalau macam sebab ada murid yang bekerja. Mungkin ya ada. So katakanlah macam Usko kan, macam kalau busy, Usko pernah tak buat sampai busy tu sampai kena buat checklist? Maksudnya yang ini nak kena hari Isnin, yang ini hari Selasa. Pernah tak busy tu sampai kena buat checklist? Mana dulu priority tu? Pernah. Pernah juga buat macam tu sebab kita nak tahu. Contohlah kan, macam kita nak kena hantar assignment pada minggu depan. Lepas tu ada juga test pula minggu depan tu adalah. So kita kena letaklah mana satu, kita prioritaskan dia, mana satu yang penting and mana satu yang kita bisa kemudian ke macam tu lah. Alright, okay, good. Ni Gitana dengan Aiman nak tambah tak Aiman? Aiman, Gitana nak tambah tak? Macam mana nak uruskan masa?
Sebab saya rasa macam Wusko dia sesuai jawab sebab saya tahu dia memang busy. So Aiman, tambah? Tak ada. Macam mana nak uruskan masa? Kalau saya buat jadual waktu selain daripada waktu kelas lah. Macam satu minggu ni, satu minggu saya memang agak sibuk. Macam quiz maybe ada 2 subjek. Ada math, ada contoh bahasa Inggeris. Lepas tu ada assignment, fizik. Lepas tu ada lab report untuk kimia. Contoh, satu minggu memang mesti ada. So memang kena tengok macam fizik kena hantar bila, kimia kena hantar bila, buat dulu mana yang kena hantar dulu. Itu saya buat macam itulah. So Gitana pun nak tambah? Saya pun suka buat checklist. Setiap weekend tu saya akan buat checklist nak buat kerja apa yang kena buat first dulu, lepas tu buat yang priorities yang penting dulu, lepas tu buat yang tak penting. Betul-betul setuju. Kalau saya rasa Amar boleh try sebab Amar ni saya rasa dia ada buat part time. So kena buat ni lah checklist. Katakanlah bio kena hantar bila, kimia hantar bila, fizik hantar bila. Bila ada checklist tu saya rasa dia membantu sedikit kot. Mana nak mula dulu. Saya rasa lah mungkin Amar boleh cuba lepas ni buat macam tu. Maybe ada macam ikut Aiman ada timetable bila masa belajar, masa tak ada orang kacau, lepas tu handphone off sekejap, penggunaan handphone yang betul. So ada soalan lain tak? Ada tak soalan lain daripada tu? Ada tak soalan lain? Ada tak soalan lain? Yang lain semua anak-anak Daira ke kira senior dah explain everything yang awak nak tahu? Kira ada tak apa yang korang nak tahu pasal matrix ke, pasal you ke, anything? So kita open ni sebenarnya sebab ni adalah sharing session and basically lepas ni dah susah nak dapat dah ni. Wusko dah busy dah ni. Tadi Wusko pun busy ada meeting. And then kita ada minggu depan. Dia hari ni tak makan tak dah tu kan. Dia dari satu ke satu. Kita pun next week dah busy. Aiman nasib baik dia tengah free and then Sabtu Faz dia kata ada exam, Shuking pun busy. Okay. So ada tak yang lain nak tanya? Kalau tak ada nak tanya, saya terus nak masuk dekat ni. Ada soalan ramai budak dia nak minta. Dia satu tahu, saya perasan zaman COVID ni banyak budak dia suka bottle up the feelings tau. So bila kita tanya, dia orang tak jawab. Tapi bila kita buat questionnaire atau buat bancian ke Google Form, dia boleh jawab tau. Tapi kalau kita tanya macam ni kan, dia orang tak tanya, which is sebenarnya it's so weird tau Wusko. Saya nampak beza sangat tau zaman saya ajar awak Wusko dengan zaman Aiman. Serius. Zaman Wusko, zaman Aiman memang beza. Sampai Aiman pun dah cakap dengan saya, cikgu kalau nak respon cikgu kena PM tepi. Kata kena PM. Cikgu cakap dalam grup WhatsApp, budak tak respon. So saya rasa banyak budak dia lain tau Wusko. Tiba-tiba saya ada rasa macam generation gap sikit tau Wusko. Awak lain, tak ada last kot kita nak last. Lepas tu zaman Aiman dia dah semua, everybody dia dah bottle up the feelings tau. So which is sometimes kadang-kadang saya rasa macam dah tua sangat ke? Macam saya dah tua sangat ke? I cannot understand them. Macam tu. So dia orang banyak generasi ni, dia banyak bottle up the feelings. Okay. Right, macam Adam tahu Adam ni dia macam Wusko tau. Dia jenis easy going semua tu. Okay, cuma dia ni banyak sama main game. Dia pandai at maths. Tapi kadang-kadang dia ada naik turun. Okay, and then saya nak buka dekat cikgu sebab kita ada cikgu dekat sini, kita nak buka dekat ada lagi tak? Agak Cikgu Yusma jawab ni. Nak tambah apa-apa tak untuk budak-budak ni? Cikgu Yusma. Mana Cikgu Yusma? Ada tak? Tengah masak ke? Solat ke? Cikgu Mai pun tak nampak dah. Okay, Cikgu Yusma tak ada Tak apa. Nanti ada. Cikgu Mai tanya tips cantik. Cikgu Mai tanya tips cantik. Oh. Ada ke Cik? Cantik.
Oh, tengah makan. Cikgu semua tengah makan. Okay, tak apa. So last last question nanti kalau Cikgu semua masuk nanti Amalin cakap tau. Ini untuk semua orang. Saya nak last question saya adalah harapan dan impian. So apa yang korang nampak 5 years from now? Okay, so kita mula dulu dengan Gitana, Aiman, lepas tu last sekali Usko. So so silakan Gitana. Soalan dia impian ke cikgu? Impian dan 5 years from now apa Cik. yang nampak diri awak ataupun saya nak ambil 7 years from now. Impian dengan harapan. Um, 5 years from now, dentist lah cikgu. Doktor. Boleh expect saya dapat doktor kita now. Oh, ya. Itu je cikgu. Okay. Alright, so and then awak punya nasihat, kata-kata nasihat untuk your junior ni, yang SPM tahun ni. Nasihat SPM ni memang susah, kita kena push ourselves supaya kita dapat result bagus. Walaupun susah tu, masa SPM saya pun macam macam rasa macam nak, kadang-kadang rasa macam nak asa sebab susah sangat nak cope with the stress. Tapi tengok kawan semua macam enjoy diorang punya teenage life semua. Tapi at the end of the day bila dapat itu, semua worth it lah. Okay, thank you. Aiman pula. Aiman, harapan dan juga nasihat. Aiman, awak paling dekat sekali dengan diorang, Aiman. Awak yang paling dekat sekali dengan diorang. 5 tahun dari sekarang saya rasa saya boleh jadi medical army, tentera, doktor tentera macam itu. Medical army ni mesti dah je kena pandai, ya, doktor mesti kena pandai and mesti kena kuat juga sebab tentera. And doktor ialah merawat orang, menyelamatkan nyawa. Tentera is mempertahankan negara, tak kemulia. Nasihat untuk sekarang tengah kelas online, banyak kekurangan tapi kita kena cari kelebihan itu sendiri. Macam kalau kat sekolah kita hadir kelas bio, kita boleh hadir sekali je satu hari tu. Tapi kalau dekat rumah kita boleh rekod, kita boleh tengok ulang-ulang banyak kali. Kena pandai lah. Itu je lah. Okay, alright. So last kali Usko. Okay, impian dan 5 years cita-cita. from now. Lepas tu apa ni? Nasihat. Boleh tak saya bahagikan impian dan cita-cita saya ni kepada dua bahagian? Which is jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Okay, impian dan cita-cita saya pada jangka masa pendek ni, saya cuma harap supaya saya dapat survive selama setahun setengah je lagi dekat uni. And saya harap sangat saya boleh dapat dekan every sem. Doakan saya, itu adalah cita-cita saya, impian saya untuk jangka masa pendek. And saya sangat-sangat mengharapkan orang-orang di sekeliling saya sentiasa support saya. Sebab tanpa support diorang, tanpa dorongan diorang, saya tak mungkin akan boleh ke depan. Itu saya punya jangka masa pendek. And untuk cita-cita saya jangka masa panjang, I want to be a successful town planner since I'm currently taking town planning course kan. So I really hope one day I will be a successful town planner so that I will engage with committee, saya boleh berjumpa dengan macam-macam orang, saya boleh mendalami apa yang keperluan mereka, what they want to, apa yang diorang nak semua untuk diorang punya better living. So itu je lah harapan saya, and saya harap juga impian mereka, maksud saya macam impian community, sebab I'm engaging with community kan. So saya harap impian community tu saya dapat tunaikan. Itu je lah saya punya harapan. And harapan kepada semua student
SMK Raja Muda Musa untuk yang ambil SPM tahun ni, dan ada juga yang P3 kan, Form 3 ya. So saya harap anda semua dapat buat yang terbaik, buat sehabis baik, buat sehabis mungkin, percaya kat diri sendiri, and jangan buat something yang boleh apa orang cakap memudaratkan orang lain. Just be yourself and trust yourself. Sebab kalau awak tak percaya diri awak takkan boleh berjaya. So apa yang awak nak, awak kena usaha. Everything apa yang awak nak, awak kena usaha. Itu je. Kalau awak tak ada usaha, awak tak ada jalan untuk ke arah kejayaan tu, awak takkan dapat. Itu sajalah cara buat yang terbaik. Saya doakan semuanya, semoga dipermudahkan, diberikan kejayaan pada cikgu. Saya doakan cikgu diberikan kejayaan untuk didik anak-anak semua ni, and yeah, good luck. Semoga berjaya, and doakan saya juga. Saya doakan awak semua, awak doakan saya juga. Itu je saya harapkan. Terima kasih. Muska, cerita sikit pasal awak punya kos. Oh, kos saya. Saya Promote sikit lah. Saya rasa macam menarik. Sebab saya jarang dengar kan. Something sarjana muda perancangan promote sikit. bandar dan wilayah. Dia ni jenis yang perancangan. Dia punya role ni orang tak nampak tapi dia penting. Itu je. Orang tak nampak tapi dia penting. And dia kalau korang, kalau anda semua nampak, dia lebih kurang sama macam architecture. Cuma architecture dia bikin bangunan semua kan. Tapi kita orang design city, design living area macam tu. So dia sebab orang contoh kan, kalau kita nampak sesuatu bandar tu, bukannya engineer yang design, bukannya architecture, bukannya building surveyor, and bukan QS and everything, tapi URP, urban planning yang design bangunan tu untuk diorang meneruskan kehidupan diorang. Itu adalah saya punya course lah, apa yang saya ambil sekarang ni. And dia memang ada, walaupun kita tak nampak, secara kasarnya kita tak nampak yang dia ni adalah jurusan sains, tapi sebenarnya dia ada juga application of science tu dalam course yang apa saya ambil sekarang ni. Contohnya macam kalau kita tengok, kita nak the placement of building kan, kita kena guna sains dekat situ. Kita tak boleh suka hati main letak je bangunan. Sebab kalau kita suka hati letak je bangunan, dia akan boleh bagi efek yang buruk lah dekat kita punya tempat tu. So application of science tu memang sangat penting lah dalam saya punya course ni. Selain science, ada juga kita orang belajar pasal ekonomi, pasal analisis, pasal environmental. Ada juga environmental. Kita orang belajar juga tentang flora dan fauna. Apa tumbuh-tumbuhan yang sesuai untuk diletakkan di situ. Macam tu lah. Itulah apa yang saya ambil sekarang. Sebab menarik. Saya sebenarnya lagi satu saya nak cerita sikit. Memang saya sebelum ni ambil sains kan, daripada form 4, form 5 and matric saya ambil sains. Tapi bila universiti tu, bukan saya tak boleh bawa sains, tapi saya rasa macam saya tak nak ambil pekerjaan ataupun saya tak nak belajar something yang orang familiar. Contoh macam engineer, doktor. Saya tak nak. Saya nak cari something yang lain pada orang lain. So saya buat research. And then saya jumpa course saya. And saya rasa macam, boleh. Interesting lah. Lepas tu saya macam, okay lah aku try apply. Saya apply dapat pula. Macam tu. So, okay lah. So, alhamdulillah saya survive. Mula-mula je saya rasa macam, saya macam susah sikit nak survive. Saya macam kurang. Maybe sebab saya tak ada basic macam AutoCAD semua. So, memang susah lah bagi diri saya. Tapi, bila makin lama saya naik year 1, year 2, so saya dah nampak macam mana, rupanya macam ni, and saya boleh ada juga science sikit-sikit, so macam very interesting. Saya rasa macam saya enjoy dengan apa yang saya belajar. And lagi salah satu sebab kenapa saya ambil course ni, saya tak teruskan sains, sebabnya saya tak suka buat benda yang berkaitan dengan lab report. Waktu dekat Matric memang full buat lab report. Saya memang tak suka. Tak tahu lah, saya tak tahu kenapa. Tapi saya tak suka yang macam tu. Jadi saya macam
why not lah, saya try ambil course ni. And I'm happy with my choice. Betul lah. Okay. Right. Okay, Tania. Okay, terima kasih tau. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih. Amal last nyanyi. Okay, nanti kalau sempat tau Ma, ni nak tutup ni Ma. Dah lebih masa sikit. Okay, nanti boleh kok. Boleh. Okay, saya nak Tak apa, nak nyanyi nanti pergi dekat IG saya. Join. Saya berharap sangat sebenarnya you guys kat IG. Nanti boleh promote terus kat sini ni Usko. Okay, so untuk hari ni saya sebenarnya nak cakap apakah persamaan antara Gitana, Aiman dan juga Usko. Persamaan ni saya perasan diorang semua ni buat something dengan ada passion tau. Bila you do something dengan ada passion tu, okay, lepas tu korang akan bagi yang terbaik. Diorang bagi macam mana nak cakap, diorang punya attitude dengan effort tu diorang bagi 100% yang terbaik. And then saya rasa macam Usko, things yang saya suka yang kita boleh jadikan inspirasi tau. Contohnya macam Usko, dia berani nak explore, dan satu lagi kadang-kadang macam katakanlah course Usko ni nak explain, kalau dekat makcik-makcik susah nak explain sebab kalau macam makcik-makcik dia tahu macam engineering kan, macam doktor semua macam tu. So basically untuk syllabus yang baru, diorang adalah syllabus yang baru. Sebab tu hari tu saya panggil Daniel Lukman cerita pasal biotech. So kita nak cerita sebenarnya sains tu, cabang sains tu adalah lebih daripada tu. Now, kenapa kita buat talk hari ni? Sebenarnya kita nak ramaikan orang dalam bidang STEM. Kalau awak perasan Usko ada sikit bahagian dia cerita pasal flora dan fauna. Dia ada cerita sikit pasal sains tu kan. Itu sebenarnya adalah cabang daripada STEM. So senang kata kita bukan cakap pasal STEM ni mesti ada bio, kimia, fizik. At least STEM ni kita adalah dia apakah yang dimaksudkan STEM adalah science, teknologi, engineering and mathematics. So kenapa kita nak ramaikan bidang STEM ni? Sebab sebenarnya negara kita kurang lagi tahu kos yang ambil bidang STEM ni. Masih lagi kurang. So basically kita 60 hingga 40%. 60 tu adalah dalam bidang STEM. Kenapa STEM? Sebab STEM ni adalah bidang yang dapat lahirkan generasi yang mampu selesaikan masalah dan punya survival yang tinggi. Bukannya saya kata kos lain bidang bukan STEM tu tak bagus. Bukan. Okay, awak kena ingat STEM ni adalah satu, orang kata sesiapa yang terpilih masuk aliran sains, anda adalah insan yang terpilih. Okay, so yang form 3, saya nak bagi tahu yang form 3, let's say nama awak terpilih dalam bidang sains kan, awak sebenarnya tanggungjawab orang dalam bidang sains tu tinggi. Macam katakanlah Aiman, okay, dia nak jadi doktor and dia jadi tentera. So basically sebenarnya kalau awak perasan, sebenarnya kita memberi contribution pada negara. Macam kita beri balik contribution tu kepada society. Usko pun sama. So ini sebenarnya adalah orang kata bila bidang STEM, okay, kalau awak nampak macam Usko dah biasa susah sejak form 4, form 5 and then masuk matrik. Okay. So survival awak adalah tinggi. So memang kita belajar dalam bidang sains ni, orang kata aliran STEM ni adalah macam susah. Tapi sometimes susah tu dia akan bentuk awak a better person. And then satu saya nak bagi tahu, macam untuk saya ni, ini personal saya punya opinion. Pendidikan ni sebenarnya dia adalah destination. Sebab tu saya tunjuk video. Kenapa saya tunjuk video macam Aiman? Sebab saya nak kata that is education. Education tu is not all about grade. Macam Usko daripada D nak jadi B untuk NMATS. Itu adalah journey. So macam Usko ada cakap tadi, enjoy the moment. So sama juga macam mana Usko easy going kan, walaupun dia zaman online, tapi dia cuba cari the bright side, dia cuba husnuzon dalam semua keadaan. So basically benda tu adalah sangat penting. Dan macam kita nak kata tadi kan, dia kata menjaga mental health. So again saya setuju sebab everything, otak ni macam awak punya motherboard, betul tak? Kalau kat sini awak jam, awak akan jam satu badan. Sebab tu kadang burn out. Bila otak awak penat, dia akan affect the whole body. Tapi orang tak nampak luka tu. Kalau luka orang boleh nampak. Tapi kalau mental health tu tak stable, awak je boleh rasa. Tapi awak tak nampak, orang tak nampak. So basically bagi saya mental health tu adalah sangat penting. Dan satu lagi, setiap orang kalau you guys nampak kat sini adalah berbeza-beza. Dan saya tambah sikit tau. Yang ni saya ada satu surah tu saya suka tau. Yang ni betulkan saya. Saya ada surah ni dalam Al-Quran. Saya lupa ayat mana. Ustaz mesti pandai ni. Okay, now. Tuhan ni, Allah ni ciptakan manusia daripada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mengenali antara satu sama lain. Dan kita tak boleh judge setiap orang.
Kenapa? Setiap orang tu senang kata ada peranan dia yang tersendiri. Dan siapa yang boleh judge, hanya Tuhan sahaja boleh judge. Yang bezakan antara kita sebenarnya adalah iman dan takwa. Maksud saya kat sini ayat dia saya nak cakap setiap orang ada role dia sendiri. Doktor ada role dia sendiri. Dentist ada role dia sendiri. Kalau katakanlah wusko punya bahagian ada role dia sendiri. Dan macam tadi Gitana ada cakap, jangan compare kita dengan orang lain. So everybody ada kita punya role kita yang tersendiri. So itulah yang dalam biologi, ingat tak masuk variasi? Ingat lagi tak siapa ingat masuk variasi? Guys ingat tak saya ajar, apakah masuk variasi? Apakah itu masuk variasi? Tadi kan saya kata ada Allah ciptakan manusia ni daripada bersuku, berbangsa-bangsa untuk mengenali antara satu sama lain. Okay, alright. So setiap manusia ni ada kelebihan dia. So apa siapa tahu tak apa masuk variasi? Tak tahu blur kan, lapar kan. So variasi ni maksudnya adalah perbezaan ciri dalam spesies yang sama. Dan variasi ni saya nak tambah sikit satu variasi. Ada satu variasi ni jenis variasi selanjar. Belajar lagi Wusko, selanjar tak selanjar. Kita nak cakap IQ, kepandaian Tuhan bagi ni adalah variasi selanjar. Variasi selanjar dipengaruhi oleh genetik dan juga persekitaran. So Tuhan ni, orang kata untuk saya tahu, Tuhan ni maha adil. Dia tak buat kepandaian tu variasi tak selanjar. Maksudnya dipengaruhi oleh faktor genetik semata-mata. Kepandaian ni sebenarnya dipengaruhi oleh juga persekitaran. Which is persekitaran adalah awak punya effort dan juga attitude. Sebab tu kejayaan ni boleh didapati oleh semua orang. Bukan macam race kan, sukantara nombor 1 ada seorang, nombor 2 ada 2 orang. Kalau you guys nak berjaya semua orang, benda tu adalah dipengaruhi oleh faktor persekitaran, dipengaruhi oleh effort dan juga awak punya attitude. Alright, so yang itu saya rasa you guys kena tanamkan dalam hati dan saya rasa sangat berbangga. Saya rasa sangat berbangga sebabnya saya diberi peluang untuk Tuhan bagi panjangkan umur saya, tengok awak punya journey, jadi a better person, and then bagi saya the best version of yourself. Okay, Gitana, the best version of Gitana, Wusko is Wusko, and then Aiman is Aiman. So basically saya rasa proud kerana sudi luangkan masa. CJ saya bagi nanti tau. Saya nervous tadi saya tak keluarkan gambar awak yang ini. Saya minta maaf tau. Alright, so saya rasa kita akhirkan itulah sorry tau. Kita akhirkan kita punya sesi hari ni. Sebelum tu saya sebelum saya terlupa, saya ada sijil kehadiran kepada yang join. Saya ulang lagi sekali. Satu ada copy link saya share lagi sekali. Okay, so awak boleh isi kehadiran kat sini. Cik, you semua ada siap makan ke belum? Kalau tak saya nak tutup ni. Amalin. So, Aisyah nak tambah apa-apa ke? Saya ada cik praktikal ni. Aisyah. Saya ke? Awak nak tambah apa-apa tak? Tak ada. Anything harapan pada budak-budak ni? Saya harap korang terus kuat lah hadapi journey korang and korang capai apa yang korang nak capai. Saya sebagai senior, super senior, budak yang terbaik lah untuk korang juga. Dan doakanlah untuk saya juga. Alright, so saya rasa habis dekat sini. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih dan saya nak minta maaf Wusko dengan Aiman dan juga Gitana. Sebenarnya ini adalah pertama kali saya buat. Okay, so saya rasa memang ada banyak kekurangan dia. So nanti kita akan buat postmortem lepas ni apakah yang kelebihan dan juga kekurangan daripada program hari ini. Saya maybe saya selalu cakap dalam hati saya, maybe saya tak boleh change the world. Tapi kalau saya boleh change seorang person, seorang punya life dan orang tu boleh jadi somebody's important, saya rasa itu is good enough. Dan satu lagi, kalau boleh saya suka macam yang Wusko kita bagi positive vibe, macam perfume. You spray perfume kan dia boleh menjalani proses resapan, cikgu Bayu kan. Resapan tu kan bergerak daripada kawasan yang kepekatan, kawasan yang molekul tinggi bergerak ke kawasan molekul yang rendah. Dan kalau kita spray tu, goodness tu dia akan spread dekat semua bahagian. Tapi kalau yang korang tu bagi benda yang busuk macam kentut, so
korang akan bagi the whole place tu jadi bau busuk. So you guys nak jadi apa? You guys nak jadi something yang good ke something yang toxic? So korang kena selalu fikir korang apa impact yang korang boleh bagi. So setiap hari saya rasa kena ada rasa fikir yang baik-baik, husnuzon pada Tuhan tu selalu kot saya rasa. So saya habiskan sampai di sini. Sebelum tu saya nak cakap terima kasih dan juga apa-apa yang korang nak tambah. You guys nak tambah apa-apa tak? Kak Yusma, cakap lah. Kak Yusma. Hello Yusma. Tak ada ke Cikgu Yusma? Baru saya nak dengar Cikgu Yusma pantun. Lama tak jumpa Cikgu Yusma. Kan. Tak Saya ingat dengar. dulu kalau kita ada sembah apa-apa mesti Cikgu Yusma ada bagi. Tak Sajak. pening tau. Dia buat saja. So saya rasa saya selalu respect orang macam tu sebab saya tak ada confident tu kan. Saya tak boleh. Saya malu sikit kat situ. Okay. So Kak Cikgu Yusma maybe tengah ada hal. So again thank you so much. So saya akhiri kita punya program tu hari ni. So itu saya je semua. So thank you so much. Bye everybody. So terima kasih semua. Okay, bye. Terima kasih Form 4, Form 5 and Terima kasih John. Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you. Belanjalah suara semua. Bye. Jangan lupa lah nak ambil gambar. Terima kasih, Sorry, Cikgu. stress lah. Sorry tahu Terima kasih. Oh, ambil gambar. Okay. Tak sempat dah. Okay, sekejap. Siapa yang tinggal kejap? Terima kasih cikgu. Gambar Oh, green sekejap. Astagfirullahalazim. Tak adalah Usko. Kita lagi ni Usko. Tak apalah Usko. Saya ambil gambar awak ni Usko. Okay, terima kasih semua. Sama. Terima kasih. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Main. Everybody, guys. Thank you semua. Thank you semua. Terima kasih, Cikgu. Okay. Alright. So Gitana dengan Aiman. Terima kasih, Terima Abang. kasih. Terima kasih kakak. Ada lagi. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Sekejap. Yeah. Bye. Okay, so Selamat makan. Salam. bye. Dah pergi makan. Okay, bye everybody. Aiman, again, thank you so much. So, kalau ni pun dah ni, saya ucap lagi sekali tau. Terima kasih. So, all the best for you guys. Alright, so bye everybody. Bye. Bye. Bye Cikgu. Bye. Nak end record. Ya. Stop recording.